إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pertama, dipanjatkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan pada malam ini, dan diucapkan jazakumullah dan terima kasih kepada penganjur yang menjayakan majlis pada malam ini, Tuan Imam yang sudi memberi kelapangan untuk kami berada di majlis ini pada malam ini, dan penceramah undangan yang sepatutnya saya pada malam ini saya tukar kepada Ustaz Suhaimi Mustar. Ini disebabkan beberapa perkara, jadi saya tak dapat cakap panjang sebab kurang sihat pada malam ini. Jadi insyaAllah saya ada di sebelah, jadi elok kita kongsilah. Jadi kalau saudara-saudari selalu tengok wrestling, dua beradik masuk gelanggang, ada yang main ngelak, ada yang main umpat. Ini kali dua beradik masuk gelanggang. Tetapi malam ini saya tewas dulu. Mulut saya kena ulcer, tak boleh cakap banyak, jadi sikit-sikit je. Tapi insyaAllah kita tak tewas untuk memberikan ceramah kepada saudara-saudara yang sudi hadir pada malam ini. Saudara-saudara, ceramah pada malam ini bertajuk tajuk biasa yang selalu kita dengar, iaitu gangguan jin dan syaitan terhadap kehidupan manusia, yang akan dikupas sebentar lagi oleh Ustaz Suhaimi Mustar. Jadi sebagai mukadimah, saudara-saudara, ingin saya menyingkap sedikit mengapakah tajuk ini yang sering saya pilih, dan pada kebelakangan ini juga dipilih oleh adik saya sendiri, Ustaz Suhaimi, untuk kita tonjolkan ke depan. Sedangkan tajuk-tajuk yang seperti ini pada tahun-tahun dahulu kita jarang dengar. Jadi sebenarnya saudara, membahaskan masalah jin, syaitan dan gangguannya bukan perkara baru. Dia telah dibahaskan oleh ulama-ulama muktabar, ulama salafus salih, dan juga dibahaskan oleh ulama-ulama khalaf dengan begitu panjang lebar. Tetapi sayang saudara-saudara, kita tidak punya masa untuk mengadakan kelas yang bersilsilah ataupun berkesinambungan tentang tajuk itu. Tapi apabila saya rujuk balik kepada kita ulama salafus salih, kita cukup kagum dengan keilmuan mereka. Kita cukup pelik dan heran dengan kebolehan mereka. Yang mana kalau kita sambung usia kita 2 kali lipat pun tak dapat mengejar ilmu para ulama salafus salih. Contohnya, kita pernah digegarkan dengan peristiwa yang terakhir ni. Saya dapat satu MMS, iaitu cerita mengatakan seorang budak yang menendang ibunya sedang solat, kemudian bertukar menjadi ikan pari. Jadi saya tengok nak kata pari, tak pari, nak kata bukan pari, macam pari. Jadi saya tengok macam pari campur belalang. Badan dia macam pari, kepala macam belalang. Jadi katanya ini disepak maknya sedang solat, Allah ubah dia jadi binatang. Dan kita pernah juga dengan ceramah di Malaysia sikit hari mengatakan orang berubah menjadi khinzir. Jadi saya lebih kurang hampir sebulan saya kaji, betul ke orang boleh jadi babi ni, boleh jadi monyet, boleh jadi apa. Bila saya baca Quran, saya jumpa wa takunu qiradatan khasiin, mereka jadi kera yang hina. Jadi kata ada ulama kata kera yang hina ni perangai dia. Kemudian saya kaji, saya jumpa satu pandangan Syekh Ibn Taimiyah. Dia kata, kalau sihir itu terlalu kuat, kejahatan sihir itu terlalu kuat, niat dia terlalu kuat untuk menganiaya seorang, manusia boleh berubah menjadi haiwan. Itu dalam kitab Syekh Ibn Taimiyah saya jumpa kenyataan itu. Jadi ini menunjukkan keajaiban-keajaiban yang tidak mustahil boleh berlaku dalam kehidupan manusia. Jadi kenapa kita nak ambil berat tajuk ini, saudara? Sebab kita jangan lupa, kita hidup seumur dengan umur mereka. Setiap lahirnya seorang manusia akan lahirnya 9 ekor parin.
ataupun 9 orang teman daripada golongan jin. Lahir kita satu, lahir mereka 9. Jadi kita akan hidup. Dia hidup sehidup kita, seumur kita. Jadi dalam pernyataan beberapa ulama lagi saya lihat, ada yang mengatakan pada zaman kita ini zaman tahun 700 Hijriah yang lalu, mereka kata pada zaman kita ini, kata dia, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sedikit saja firasat kepada seseorang, memberi nur pada seorang, maka mereka akan melihat setiap manusia yang berjalan semuanya ada syaitan. Semuanya bukan manusia, kata dia. Subhanallah. Hampir dikatakan hampir semua manusia yang ada bukan manusia lagi. Maknanya macam mana? Zahirnya manusia tapi dalamnya batinnya bukan manusia lagi. Semua sudah dipengaruhi dengan sifat-sifat kesyaitan. Jadi saya baca kenyataan daripada ulama salaf tadi, saya terperanjat. Adakah kenyataan ini sebagai mubalaghah? Mana mubalaghah ini melampau dalam menceritakan sesuatu. Tapi saya kaji, saya lihat dengan kehidupan ini, saya kaji daripada tahun 90 sampai saya menubuhkan beberapa pusat perubatan termasuk di sini Darul Hidayah. Saya kaji sampai sekarang, saya dapati kenyataan ulama ini memang benar. Subhanallah. Jadi insyaAllah saudara, saya bukan penceramah. Jadi saya akan serahkan kepada Ustaz Suhaimi Mustar mengupaskan apa yang patut, yang baik insyaAllah kita jadikan tauladan. Segala contoh-contoh yang buruk kita jadikan sempadan, insyaAllah. Mudah-mudahan saudara-saudara yang meluangkan sedikit masa pada malam ini mendapat sedikit bekalan untuk kita bawa bersama. Jadi saya sediakan Ustaz Suhaimi Mustar tafadhal masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد عليها نحيا. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya muliakan Profesor Dr. Ustaz Jumadi. Jadi saya di depan ni saya malu saya nak cakap sebenarnya, tapi dah disuruh cakap, saya cakap perlahan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang mulia ini, kita telah dikumpulkan dalam suatu suasana rahmat, dalam suatu suasana aman damai, dalam suatu suasana yang kita dilindungi oleh malaikat dan kita diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita ketahui bahawa pada malam ini adalah malam orang-orang sedang menyambut awal tahun 2006. Dan di sinilah peranan iblis dan syaitan. Peranan iblis dan syaitan menarik kuncu-kuncunya supaya lupa berhati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini juga ramai orang yang buat pesta, yang ada pesta seks, yang ada pesta bergaul menipu dan sebagainya. Kita alhamdulillah menjadi Allah pada malam ini kita dapat duduk untuk menceritakan tentang pengalaman-pengalaman tajuk yang diberikan kepada kita gangguan jin dan syaitan. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, tentu saya banyak kata-kata kalau saya kekurangan apa. Saya ingin tingkat kembali secara bagaimana cerita pasal jin di Timur dan Singapura. Pada tahun 1998, seminar pertama diadakan di Singapura, di Majlis Ulama Islam Singapura. Saya ingat saya Jumadi dan Ustaz Bakashim Allahyarham. Jadi kita yang mula-mula melakukan seminar di Singapura ini.
Selepas seminar naik 1998, maka mulalah masyarakat Islam sedar. Mulalah apa tu? Mereka faham tentang gangguan-gangguan jin dalam rumah tangga, gangguan-gangguan iblis setan dalam apa? Kehidupan manusia. Khususnya manusia-manusia beragama Islam. Itu musuh mereka yang paling apa? Dekat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahawa mereka dan setan jin ini dah berjanji akan ganggu kita sampai akhir hayat kita. Dan dia akan masuk ke mana saja kita dia boleh. Sama ada dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, hubungan antara suami isteri, hubungan antara kawan dengan teman, dia akan pisahkan semampu yang kita. Jadi sebab itu ibu bapa yang kita lihat terlalu banyak masalah-masalah sosial dalam masyarakat kita. Terlalu banyak masalah-masalah remaja, masalah-masalah belia pada hari ini yang kalau kita tak tahu sebagaimana Ustaz akan bilang tadi, kadang-kadang jasadnya manusia tetapi rohnya dah bukan dari manusia. Bagaimanalah kalau kita katakan itu seorang manusia, seorang anak sanggup pukul maknya sampai luka-luka. Seorang anak sanggup melakukan dosa depan mata maknya. Seorang anak sanggup melukakan hati maknya. Seorang anak muda sanggup masuk dalam bilik dengan kawan wanita dia depan mata mak bapak dia. Mak bapak tak buat apa-apa. Jadi sebagaimana dikatakan ulama-ulama katakan itu betul. Kadang-kadang jasad itu manusia, tetapi dalam badan itu bukan manusia. Berada di kuasa iblis apa? Iblis dan syaitan. Itu satu cara yang boleh masuk. Dan ada cara-cara lain lagi. Dan ini pengalaman-pengalaman yang kita dah lalui. Saya cakap ni melalui pengalaman yang kita hadapi harian. Jadi bukan cerita, bukan dalam buku kita baca, tetapi ini pengalaman yang benar, yang berlaku dan realiti kehidupan kita hari ini. Jadi kalau anak-anak yang macam ni, yang kena ganggu setan, jin, iblis di dalam badan dia, pergi kaunseling lah, jumpa siapa-siapa lah yang pandai pun, dia tetap bakal, dia tetap degil, dia tetap tak dengan cakap bapak-bapak. Jadi macam mana cara nak rawat dia? Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan pada ketika ini manusia dah lupa, manusia dah tinggalkan Quran, manusia dah tak baca Quran, manusia dah tak baca lagi hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi bila kita kata tentang gangguan jin dan syaitan, ada manusia yang benci tak suka bila kita cakap tentang ini. Mereka kata dunia dah moden, apa cakap pasal jin lagi? Apa cakap pasal syaitan lagi? Apa nak cakap? Ada benda lain nak cakap. Kita sekarang dah naik ke bulan. Kita sekarang dah teknologi dan macam-macam. Saya kasih tahu ibu bapa-bapa sekalian. Ada ibu bapa, anaknya nak jadi doktor, tapi dia mula kurang ajar dengan mak bapak dia. Ada faedah tak dalam hidup kita? Saya rasa tak ada faedah kalau anak tu pandai, kita kurang ajar dengan ibu bapa dia. Dan ada ibu bapa yang mengatakan kepada anak dia, walaupun kau pandai, tapi kau biadab dengan aku berhenti kau sekolah. Dan aku tak nak tengok kau biadab dengan aku, biar kau bodoh, dan kau lebih berakhlak dan beradab kembali pun. So jadi, setan main peranan dekat situ. Ini realiti kehidupan, cerita benar. Kadang-kadang ibu tu kata kepada kita, anak saya tak boleh kita nak kawal. Anak saya ni nakal, anak saya ni degil, dia pukul, dia belasah sampai dia keluar darah tangan dia semua, cubit darah. Anak tu tak ada apa-apa, tapi yang ada benda dalam badan tu yang menyebabkan dia jadi nakal. Mana yang tidak, dia melakukan suatu perkara yang tak masuk akal, mencuri masuk jil, bawa dadah masuk jil. Lepas satu. Ini masalah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita hari ini. Jadi kita kaunseling, kalau kita rasa benda itu ada dalam badan, kita harus keluarkan benda itu dalam badan, barulah anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Dan banyak suami-suami yang tak percaya benda-benda seperti ini. Bila isteri dia mengadu kepada suaminya kata apa? Mana zaman moden benda-benda macam ini lagi ada. Tapi bila kita panggil dia duduk tengok isteri dia muntah-muntah keluar macam-macam, barulah dia kata, oh ini betul-betul bukan baik. Suami yang tak pernah sembahyang, tak pernah sujud, tak pernah tahu ketika sembahyang, ini sembahyang pasal apa?
pasal dia tahu bahawa istrinya telah dikuasai oleh apa? Syaitan, jin dan sebagainya, dan dia pun rasa takut. Jadi mulalah dia dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya nak katakan ibu bapa sekalian, kita ni manusia hidup di dunia mesti ada masalah, mesti ada problem, mesti ada macam-macam yang kita hadapi. Sama ada masalah itu ringan, masalah itu pertengahan, ataupun masalah itu berat. Kadang-kadang masalah itu berat sampai kita tak tertanggung. Ada orang yang ditimpa sakit melarat, ada orang yang ditimpa kemiskinan, ada orang yang diberi kekayaan, itu pun ujian. Ada orang ditimpa gangguan-gangguan seperti ini yang doktor tak tahu sakit apa. Sejak pindah sini, sejak meracau, sejak meracau, ada yang sampai bunuh diri ibu bapa dia kerana gangguan iblis dan syaitan. Jadi, bagaimana cara nak merawat benda yang tak nampak ni tadi? Kita katakan, dia tidak cukup dengan pergi doktor, kita rawat dengan ubat-ubat biasa. Kerana dia perlu rawatan apa? Rohani. Sebab itu Imam Ibn Qayyim rahmatullah alaihi dia kata, orang Islam ni, kita mesti percaya bahawa kita punya perubatan ada 3. Satu, ubat cara biasa di doktor kalau sakit. Yang kedua, ubat cara dua-dua, ilahi, baca Quran dengan ubat doktor. Dan yang ketiga, perubatan cara apa? Ilahiyah. Maknanya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabawi. Jadi cara-cara macam itu. Jadi kita orang Islam, kita kena percaya 3. Tak cukup 2, tak cukup 1. Sebab benda ini akan ganggu kita sampai akhir. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, masalah gangguan, masalah yang bukan senang untuk kita atasi. Ini satu benda yang saya nak sebut di sini. Masalah sihir. Sampai sekarang zaman moden hari ini, Ustaz Jumadi lebih tahu, lebih pengalaman macam-macam dan lupa. Dan saya pun ikut Ustaz Jumadi dari dulu. Saya belajar pun banyak daripada Ustaz Jumadi. Sudah berapa 10 tahun dah kita dah tengok benda ni. Maknanya sihir masih wujud tidak sebut benda ni. Kadang-kadang orang tu pakai tudung, pakai sungguh haji, tapi buat sihir juga. Orang tu sembahyang, tapi dia masih melakukan benda yang salah. Kadang-kadang kita ni kuat ibadah, tapi bila kita tak puas dengan orang, kita benci dengan orang, kita nak bunuh dia, takut polis tangkap kan. Jadi kita bunuh secara halus. Macam mana? Kita pergi lalu ke tukang sihir, kasih dia duit, bunuh orang itu. Jadi macam mana cara dia bunuh? Hantar sihir masuk dalam badan orang tersakit melarat semua itu. Ada yang jadi busuk, ada yang sakit kaki sebelah kecil, sebelah besar, ada yang kaki jadi kaki gajah, ada yang badan sentiasa sakit, kepala sentiasa sakit, ada yang tak boleh tidur bertahun-tahun, ada yang gatal-gatal semua hidup, ada yang terjun. Itulah kesudahan yang kita nak tengok di beberapa orang. Jadi pada malam ini juga kita nak terangkan kepada orang-orang yang melakukan sihir ini supaya taubat. Dan orang-orang yang suka pergi jumpa tukang sihir ini supaya jangan buat lagi. Kerana tempat kita itu tak neraka. Kalau kita buat orang itu, dia jadi orang. Saya dah jumpa banyak kes dalam pekerjaan pun masih buat antara satu dengan yang lain. Kita tak setuju dengan kawan kita pasal dia sentiasa naik pangkat. Kita benci dengan dia pasal dia selalu dapat tangkap orang, dia naik pangkat. Dia dapat kes besar-besar, dia naik pangkat. Kita tak suka, kita buat dia. Jadi bila dia pergi kerja tu, dia gatal-gatal. Kalau tak kerja, tak boleh gatal-gatal. Jadi dia pakai kot, pakai baju panas, boleh tahan. Lama-lama tak nak kerja. Dah, jadi dia pun give up. Ada orang sampai kerja je, jantungnya mula berdebar-debar. Masuk kawasan kerja, jantungnya mula berdebar-debar. Menggigil, tak boleh pergi kerja, akhirnya pergi kerja. Ada orang pula dia tak suka dengan kawan dia pasal mengacau. Kita kerja nak dapat komisen banyak, dia kacau. Orang ni tak makan komisen. Jadi dia buat orang ni sampailah kena sakit-sakit, sampai nak periksa-periksa kat kerja pun dia masih kerja. So macam inilah jenis-jenis ubat. Macam mana kita pergi dengan orang, kita buat orang, sedangkan kita kerja dalam yang ada pakai uniform pun masih ada buat ubat.
Ini cerita betul, bukan saya buat. Saya tak boleh sebut siapa-siapa, kat mana-mana saya tak boleh sebut. Tapi ini cerita betul. Jadi ibu-ibu apa-apa, benda ni wujud. Jadi macam mana kita nak maintain, kita nak kawal? Antaranya kita buat seminar macam ni. Antaranya kita bagi apa? Public education. Kita bagi awareness supaya orang-orang kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, dan kita tak pergi kalau sakit di merawat dengan tempat yang kompetent. Kadang-kadang kita pergi kat umur tu makin sakit. Kadang-kadang kita suka pergi kat umur sebab dia gunakan cincin juga, dia gunakan setan-setan juga. Kadang-kadang kita tak suka jumpa Ustaz Jumaidi pasal apa? Tak suka jumpa saya pasal apa? Kita gunakan apa? Baca Al-Quran, kita tak gunakan jin, kita tak gunakan setan. Ya? So, jadi apa yang saya nak katakan tadi, bila orang tu kena gangguan setan, dia menjejaskan kehidupan rumah tangga. Kesannya kita nampak kadang-kadang suami itu menjadi benci dengan isteri dia, menjadi marah dengan anak dia, menjadi huru-hara dalam rumah tangga. Kesabaran yang tak ada lagi, sentiasa marah, sentiasa tekanan, sentiasa stres. Jadi rumah yang cantik itu pun tak selesa kita duduk. Pasal apa? Pasal ada gangguan setan. Anak-anak tadi yang tak dengar cakap, pasal apa? Pasal ada gangguan-gangguan itu. Itulah ujian yang Allah berikan kepada kita di muka Allah. Wajah kemudian tadi kita pun takut dengan ujian yang seperti ini. Jadi itu Tuhan beri, Tuhan izinkan benda itu boleh masuk dalam badan kita, boleh ganggu dalam rumah kita. Jadi kalau kita tahu bahawa ujian daripada siapa? Allah. Walaupun kejahatan itu dilakukan oleh manusia, tapi puncanya daripada siapa? Allah. Maka kita kena kembali kepada Tuhan, kita kepada dia, sujud kepada dia, kita doa kepada dia, maka Allah akan berikan kita apa? Ketabahan dalam menghadapi ujian seperti ini. Jadi ramai sekali orang Muslim, orang yang ada gangguan sendiri, dia stres. Dia kata nak hospital mental, pergi sana okey, tak ada apa-apa. Awak okey lagi, balik jadi lagi. Ini gila kasih gila. Ada sehingga nak pisahkan suami isteri, pisahkan kawan teman, baik-baik jadi gaduh. Ada sehingga yang kasih apa tu, pengasih pula. Tiba-tiba dia suka dengan orang tu, tak semua benda dia kasih semua duit dia, dan jadi gaduh suami isteri. Akhirnya berpisah pura-pura di rumah tangga. So jadi inilah ujian yang berlaku dalam masyarakat itu, khususnya orang Islam, kerana setan jin nak kacau orang-orang bukan Islam. Kerana apa? Kerana mereka tukar orang jin. Jadi nak sesatkan kita semua, nak pisaukan kita semua sampai kita jauh daripada ajaran-ajaran landasan yang kita jaga oleh Rasulullah SAW. Sebab itu kita nak tanya semula, kita nak ajar semula, kita seru ini orang Malaysia supaya kembali kepada apa? Ajaran. So, jadi mungkin satu lagi boleh tambah lagi selepas ni. Ada satu lagi poin yang saya nak katakan dekat sini. Ya? Jadi ujian untuk kita mengatasi sakit-sakit seperti ini bukan cukup untuk dengan rawatan sahaja. Kadang-kadang benda duduk 9 tahun dalam badan kita tak tahu. Kadang-kadang budak itu kena dari 4 sampai dia mendengar 1. Kita tak tahu yang dari 4 itu bukan anak kita. Bila keluar dari 1 dia lupus. Dia kata dia tak pernah ada IC pun. Dia kata dia tak pernah pergi sekolah menengah pun. Dia ingat sekolah primary. Tunjukkan dia punya bas-bas, dia kata tak ada bas-bas. Tunjukkan IC, dia kata bukan IC. Tunjukkan pakciknya dengan makciknya, dia kata bukan makciknya. Pakciknya pun kahwin. So sampai masa itu, kuasai kita punya budak. Ya? Jadi cara merawatnya bukan setakat dengan kita pergi merawat cukup, tetapi kekuatan kembali kepada diri kita sendiri, balik kepada individu itu sendiri. Keyakinan kita kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak yakin, pergi sana sekejap, pergi sini sekejap, pergi sini sekejap, tak baik, sudahlah sembahyang pun tinggalkan. Buat apa sembahyang? Sembahyang pun tak baik. Habis. Maknanya dia sudah ada apa?
kacau lebih teruk dari segi apa? Akidah dan kepercayaan. Jadi cara merawatnya keyakinan, ilmu kita kena tingkatkan, kita kena belajar, kita kena faham bahawa ujian sakit penting semua datang daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang boleh sembuhkan penyakit ini semuanya siapa? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari-hari kita baca surah apa itu? Ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada siapa yang boleh memberi syafaat kepada seorang pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Hari-hari kita baca. Jadi kalau kita faham maknanya, tidak ada orang yang boleh beri syafaat. Kita ni hanya wasilah. Tetapi kalau diizinkan oleh Allah, maka kita akan sembuh daripada penyakit tersebut. Keyakinan ini. Kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam apabila ditanya siapa Tuhan kamu? Tuhan aku fa'idha balitu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, dia akan menyembuhkan. Jadi tak kira apa sakit. Sakit fizikal, sakit rohani, sakit gangguan, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dengan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian yang datang kepada kita tu memang lumrah sunnatullah kepada manusia. Dia tak bezakan mana yang sabar, mana yang tak sabar, mana yang boleh masuk syurga, mana yang tak boleh masuk syurga. Nampak tak? Jadi kalau kita kena uji macam tu, kita sabar, orang buat kita, kita sabar. Kita tahu orang tu buat kita, tapi kita tak benci dengan dia, kita tak dengki dengan dia. InsyaAllah dosa-dosa kita semua dia ambil. Dia tanggung. Kalau kita mati pun, kita masuk syurga. Dan kita ambil pahala-pahala dia. Happy tak? Sebab itu selalu saya katakan, orang sakit kalau tak boleh baik, itu mati syahid. Sebab kita tak boleh sembuhkan penyakit awak. Dan Allah saja yang boleh buat, ampunkan dosa-dosa awak. Dari saudara, ini nampak jadi macam forum lah. Tapi kita kasih suasana rehat sekejap. Jadi Alhamdulillah saya rasa itu tajuk atau bahasa yang paling baik, yang selari dengan kehidupan yang selalu kita jumpa. Kalau saya nak cerita panjang-panjang, ulama dahulu, ulama cerita mungkin tak konteks dengan kita lagi. Jadi kita cerita ni memang betul-betul dalam masyarakat kita. Jadi apabila saya kupas ini, saya teringat apa yang berlaku yang saya jumpa. Jadi syaitan ini 3 perkara dia nak buat kat kita. Dia nak menggoda kita, ada 3 perkara. Pertama, dia nak murtadkan kita. Keluarkan kita, kufurkan kita kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia kufur. Apabila dia kufur, dia mesti nak kufurkan kita. Yang kedua, dia nak apa? Nak sakitkan kita. Dia akan sakitkan kita. Kenapa dia nak sakitkan kita? Supaya kita tidak boleh kerja, tak boleh jaga anak isteri, tak boleh jaga suami, supaya kita lepak sengsara dalam kehidupan dunia ini. Apabila kita sengsara, kita pun jadi kufur, kita jadi lupa Allah dan boleh jadi putus asa. Yang ketiga, dia akan matikan kita. 3 perkara setan akan buat kita. Sesatkan kita, sakitkan kita, matikan kita. Ini tak ada cancel, direct terus. Jadi saudara, kenapa saya kata gitu? Itu saya katakan berdasarkan pengalaman siang dan malam saya jumpa. Kerana saya full time dalam perawatan gangguan autis dari 10 pagi hingga 11-12 malam tiap hari. Satu hari dekat sini. Tidur, apabila mata dah tertutup, ni kelopak dah tak boleh buka, baru saya tidur. Selagi kelopak saya terbuka, terlihat, saya akan lawan jin. Apabila kelopak saya penat, baru saya tutup mata. Jadi saudara, bukan jadi seronok melakukan merawat orang sakit dengan ini. Kadang-kadang jadi takut. Sebab apa jadi takut? Kerana makhluk yang kita depan dengan dia bukan makhluk kecil. Makhluk yang pernah halang Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Makhluk yang pernah menghalang Nabi-Nabi dahulu ketika melontar. Makhluk yang telah bertemu dengan Nabi-Nabi terdahulu dengan wajah-wajah yang dahsyat, yang buruk. Sehingga pada satu hari di Singapura ini saudara, dan ada beberapa murid saya di sini yang ikut. Terlalu jahatnya makhluk ini, terlalu geramnya dengan manusia, dia heret anak tuan rumah tu depan saja. Jadi saya seperti melihat wayang, dia heret dari ujung sana, dia heret tanpa melihat siapa yang mengheret. Kalau awak tengok cerita TV
Impossible Man tu kan, pelakon dia Beriakin Abdullah. Dia heret budak tu depan mata saya, dia masuk ke dalam tong sampah. Saya tarik dia keluar, dia heret lagi masuk ke bawah katil. Saya tarik dia keluar, dia heret lagi. Duduk sebelah saya sedikit, kakinya dia tarik. Dah, kanak-kanak tu memekik-mekik dia tolong. Ini kes lebih kurang 2-3 bulan yang lalu. Saya dengan beberapa murid saya ada di sini untuk menyaksikan. Yang kasar lagi, dia berpuasa depan kita. Maaf cakap dalam masjid ni. Dia heret isteri dia, dia heret, dia berpuasa depan kita. Subhanallah. Jadi, dia nak sesatkan sampai ke peringkat itu. Jadi, siapa sebenarnya jin ini? Kenapa mereka ni jadi begini? Itu dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia seperti jadikan kita juga. Allah menjadikan mereka, memberikan mereka kekuatan yang tak ada pada kita, dan Allah mencipta kita pula memberi kita kekuatan yang tak ada pada mereka. Tetapi kalau kita kuat, dia akan dhaif. Kalau kita dhaif, dia akan jadi kuat. Jadi saudara, pernah saya kumpulkan, saya jadi ceramah Allah malam ini. Saya pernah mengumpulkan lebih kurang 30 orang. Dan saya pernah juga mengajar di satu kelas. Boleh dikatakan murid saya yang depan saya semuanya hantu. Semuanya hantu. Yang bukan hantu 2-3 orang. Kenapa saya kata gitu? Apabila saya suruh pejam mata, saya test murid saya, semua pejam mata. Saya baca Fatihah, saudara. Ini seperti di semasa dengan Ustaz almarhum Ustaz Bakar Hashim. Masa tu saya Fatihah saja, hampir suku dah menjerit, pingsan, Ustaz Bakar dah hilang dulu. Saya selesai, saya tanya, mana Ustaz Bakar? Anak takut dah, ada cabut dulu dia. Ustaz Bakar dah lari keluar dulu. Allah yarham. Kalau dia ada, Masya Allah, dia paling happy dengan majlis ini. Dia selalu konteks saya, minta saya adakan ceramah ni, tapi banyak kali saya tolak. Disebabkan apa? Disebabkan waktu, disebabkan masa. Jadi saudara, pernah ada saya kumpulkan murid-murid saya suruh pejam, semua jadi loktan. Ada yang gini, ada yang terjelih-jelih, ada yang terus bangun, aku bunuh kau Jumadi, aku bunuh kau Jumadi. Lah, macam mana saya nak ngajar ni? Saya ngajar hantu rupanya. Jadi kat sini, subhanallah, benar apa yang dikatakan oleh para ulama dahulu. Sorry, stop 1 minit. Di sini ada pengumuman. Di luar ada dijual ubat syifa di luar sana, bukan di masjid. Kita boleh cubalah untuk orang yang sakit stroke, boleh cuba. Kemudian ada jam 9.30 dia adakan tabung bergerak. Tabung bergerak, poket penggerak. Ini untuk masjid. Jadi yang poket itu boleh bergerak lah. Sikit pun tak apa, banyak lagi apa. Jadi 9.30 ada tabung bergerak. Main dia beritahu lah supaya tabung sampai depan jangan terperanjak pula. Takut pengsan pula. Kalau tabung tu bergerak aja, maknanya yang ada rezeki lagi. Baik, jadi saya pun jadi fikir, macam gini ramai murid saya semuanya dalam tubuh dia ada makhluk lain. Ini baru semalam, lebih kurang pukul 10 malam, datang pensyarah daripada salah sebuah universiti. Seorang profesor datang bawa isteri dia, cikgu, dan bawa anak perempuan dia. Sebelum anak perempuan dia masuk, profesor masuk dulu. Saya tengok gaya dia bercakap, kepala dia botak licin, saya rasa ini orang pada pandai. Saya pun cakap merendah diri. Lepas dia keluar, anaknya masuk, ayah, siapa? Saya profesor Ustaz Musyarak. Dan saya dah agak. Saya tengok gaya dia ditutur, saya tahu. Nah, ini memang orang pada pandai. Jadi, profesor tanya saya, anak saya ni Ustaz, semua baik. Semua bagus. Saya nyampuk, tapi buat benda tak baik. Betul Ustaz, betul. Biasanya kita faham, kalau orang cakap gini, kita akan tahu mukadimahnya gini, dia punya natijah mesti gini. Jadi Ustaz tolonglah. Saya pun ada faedah mengesan. Alhamdulillah, saya mempelajari ilmu mengesan. Ada hantu dalam badan atau tak ada. Ini faedah biasanya Alhamdulillah 99% tepat. Saya ajar banyak murid saya. Saya pun suruh budak perempuan tu duduk depan saya pakai alat ni canggih, ni doktor canggih juga. Saya pakai alat, saya tes saja, saya kata, awak diikuti wanita rambut panjang sudah 3 tahun. Betul Ustaz. Rambut ni panjang, mata tak nampak. Awak selalu mencuri. Kenapa mencuri? Pasal nak top up handphone. Satu bulan berapa ratus handphone? Ada 400, 500, 1000.
Tapi awak tahu tak, bapa awak beban dengan itu? Tahu. Tapi kena buat? Entah tak tahu. Alhamdulillah, jati-jati, rotan sikit, pukul sikit, sepak sikit, hantu lagi. Dia cakap dengan ayahnya, inilah anak awak yang sebenarnya, tubuhnya dia, dalamnya bukan dia. Datang lagi waktu seorang. Bawa isteri dia duduk kat sebelah. Ustaz, cekkan bini saya kan? Saya pun tes. Awak ni selalu jumpa nenek tua kan? Awak nenek tua duduk nyangkung depan saya lah, ejek saya lah. Awak selalu hilang kandungan, sudah 4 kali hilang kandungan. Ni tu ambil dimakan anak. Jadi syaitan ini bukan goda kita bisik-bisik saja. Kalau boleh bunuh, boleh kasih mati, boleh kasih sakit. Oleh sebab itu saudara-saudara, kadang-kadang saya cukup kesian. Saya cukup kesian dengan pesakit saya. Yang datang saja duduk, tunjukkan dia punya laporan hospital. Tebal begini. Ini sakit itu, sekali rawat. Banyaklah sampai 1,000 pun ada. Rawat di mana-mana sampai 1,000. Sampai tak larat. Jadi, apabila saya lihat, ada satu je benda kecil dalam badan dia. Ada benda kecil dalam dia. Ada punjanak dalam badan dia. Punjanak nak kata kecil. Saya ingat hantu paling kecil sekali punjanak. Walaupun kita ditakut-takutkan dalam cerita, tetapi dia yang paling lemah dibanding dengan setan-setan lain. Jadi dia menggoda orang ni, sentiasa ketawa seorang, menilai, pukul ayah dia, pukul isteri dia, pukul anak dia dan sebagainya. Ini ada lagi pengumuman SDT 2483. Minta pindahkan tadi tempatnya SDT 2483 Okey. Tak pindahkan, kita angkat ramai-ramai. Itu dia. Jadi kita lihat. Jadi saya tengok sekarang zaman kita sudah parah. Memang sudah parah, saudara. Satu ayah lagi ngadukan saya. Datang dengan abang dia, dengan anak dia yang dua. Katanya, adik saya sekarang sudah berhantu. Bila bapaknya saya tanya, dia kata, emaknya saya tanya, itu bukan anak saya, itu hantu, setan itu, iblis. Saya tak nak itu. Sebab apa? Alas dia balik rumah dia pukul bapaknya. Dia balik rumah saja, dia balik bapak dia. Pecahkan kereta bapak dia. Bapak dia dah nak beraya ni, kereta baru beli. Dia ambil kereta besi, pecahkan semua kereta bapak dia. Tumbuk bapak dia sampai berdarah-darah. Saya cakap, itu anak apa? Bila saya periksa, saya kata, Pak Haji jangan marah sangat Haji, ini bukan anak awak. Dia memang anak awak, tapi sudah 5 tahun dia resap dengan sesuatu, dia terkena gini-gini. Tapi saya memang, walaupun hantu, saya dah tak terima dia anak saya lagi, sebab dah melampau. Tengok ni gigi patah, gigi lembam. Terangkan pukul. Maaf cakap, yang terbaru lagi seorang wanita. Wanita tu memang kita kenal. Ada 2 kes. Wanita memang saya kenal. Saya kenal sudah lepas lebih 8 tahun yang lalu. Dengan suaminya selalu ziarah saya, ambil ubat darah tinggi dengan saya, selalu. Sudah beberapa hari kemudian, sudah lebih 8 tahun saya tak jumpa, ada 2 kes, 3 kes. Yang 2 kes ni dia, Ustaz, saya ni kena musibah Ustaz. Musibah Ustaz. Kenapa musibah? Yang satu kes, dia kata, isteri saya sudah berzina dengan orang. Yang satu daripada Johor Bahru datang, Ustaz, saya ni musibah, suami saya mengaku dia berzina dengan seorang perempuan. Yang satu berzina dengan lelaki tempat kerja, yang satu berzina dengan orang perempuan dari luar negeri sana. Dia bisnes dekat Batam. Dia ngaku sendiri, Pak. Dua-dua lagi. Dah. Suaminya pun ada sini, yang satunya wanitanya ada sini depan saya. Dia cakap macam mana? Takkan nak marah? Orang dah besar kan? Jadi saya tanya dengan mereka, kenapa awak buat? Awak tak suka dengan suami awak tu ke? Tak suka dengan isteri awak tu? Kenapa buat? Awak tahu hukum tahu? Saya pun tak tahu, Ustaz. Saya kenal dengan dia cerita saya tak ada duit, isteri saya gini, isteri saya gitu, suami saya ni. Terus saya diajak pergi ke satu tempat, kita melakukan perbuatan itu. Lepas tu baru saya sedar juga. Apabila saya cek, saya rawat Al-Quran, saya baca Al-Quran, dalam tubuhnya ada sesuatu. Jadi kat sini saudara, musibah ni dalam kehidupan kita ni cukup dahsyat, mengelilingi kita. Siapa yang lupa Allah SWT, barang 1 minit saja boleh musnah. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin.
Siapa lupa mengingati Rahman, mengingati yang Maha Pengasih, kami gandingkan dengan syaitan, maka syaitan jadi teman. Saudara, kadang-kadang kita ceramah ni pun banyak abang lagi. Macam mana syaitan punya teman? Tanya pula tu. Saya cerita sikit. Syaitan tu jadi teman kita gini. Bukan awak duduk kedai kopi tengah makan kat Darul Makmur, tiba-tiba syaitan datang. Assalamualaikum, aku syaitan. Ya. Aku jembalang, aku bolong, aku galak, aku hantu, macam-macam tak ada. Dia tak gitu, saudara. Dia kalau datang musibah, dia melalui manusia yang berperangai syaitan juga. Tu sebab saudara kalau jumpa orang kat jalan, kat kedai, tak kenal, dia baik-baik dia menjadi. Baik, Assalamualaikum, tinggal. Dia datang duduk sebelah, kakak duduk mana atau adik duduk mana, dia tanya kan, saya duduk sini, gini. Kita ya pergi makan-makan, kena-kena ajak makan, jadi kakak angkat ke, jadi adik angkat ke, jadi abang angkat ke, jadi apa angkat, pakcik angkat ke, atuk angkat ke. Tunggu. Lepas itu saudara, ini kes paling banyak saya jumpa. 2-3 hari jumpa orang ni saja, tinggalkan suami, tinggalkan isteri. Dan banyak sekarang wanita sudah dipondan, diikat titik dia sampai rapat-rapat, sampai rata macam papan. Dia pergi tackle wanita, dia buat hubungan seks bersama mereka. Ini paling dasar zaman sekarang. Ini semua siapa yang ajar ilmu ni? Syaitan. Syaitan zaman Nabi Lut hidup balik. Syaitan zaman Nabi Lut tak mati, saudara. Kaum Lut kena 4 batu, syaitan ni, aku hidup lagi, kata dia. Kau mati-mati ya, aku hidup. Kita pindah Singapura yuk, kata dia. Pergi Singapura. Awak tengok sekarang berapa banyak wanita-wanita rambut pendek jadi jantan. Ikat. Satu kaum apa, dia panggil tomboy. Tomboy boleh tak satu burus ke apa? Burus ke? Dia ikat sampai lepeh macam lelaki. Penyek tak nak jadi lagi. Dia tackle wanita. Kalau siapa kena kacau dengan wanita burus atau wanita tomboy, biasanya tak lepas. Kalau dalam Hindu dia macam mandrem. Kalau kena hantu pengasih Hindu, tak lepas. Dia akan hidup seperti suami isteri. Subhanallah, saudara. Jadi saudara tengok, kamu lepaskan isteri kamu kerja 90%. Kalau tak jaga, tak selamat. Kenapa saya cakap begini? Sebab saya hari-hari berdepan dengan saudara. Kamu lepaskan suami kamu bekerja, kalau suami kamu tak diingatkan, mungkin 50% tak selamat. Kecuali orang yang boleh selamat, hanya orang yang sentiasa pergi keluar bekerja, baik lelaki atau perempuan pergi kerja bekerja, ingat, aku cari rezeki kerana Allah. Suami aku bagi aku kelepasan untuk tambah rezeki, aku pergi kerana Allah. Suami pun kata, aku cari rezeki ini untuk mencari makan anak isteri kerana Allah. Aku tidak akan menyeleweng, tidak akan melakukan perbuatan yang haram selagi aku ada akal, selagi aku iman. Kita kena buat azam gini, baru kita langkah keluar. Kalau tidak, sadar habis. Ini yang kita, ini yang hari-hari kita jumpa. Anak-anak pula apabila masuk umur menengah 1, syaitan paling suka goda. Masuk menengah 1 saya jumpa, dia mula dah lain cari doktor. Mungkin daripada perpindahan sekolah dah jenam. Kan, dah jenam kalau orang lelaki. Dah jenam lelaki kan, masih pakai skrim, masih makan cornetto, masih makan apa tu, chopstick, masih makan popcorn, makan ketis, twistis. Boleh masuk menengah 1, dia jumpa kawan-kawan dari sekolah lain, semua tak ada cerita-cerita lagi, semua semak dia kan. Dia pun tengok nak gaya sikit, nak rokok, dia tu mula rokok. Bila kan nyampai saya rokok, nak style sikit mesti ada matai, ada minat. Nak style sikit ada handphone, ada SMS, MMS, tak apa binatang lagi. Nak style sikit, jadi wanita kita juga. Anak-anak belajar perempuan, dia kecil dah jam 6, dia tengok belum cantik kan. Belum cantik, belum kuna atraba, belum atrab lagi. Payudara pun tak tumbuh lagi. Monggong pun lepeh lagi, rambut pun tak, masih banyak kutu, masih selebek. Dia masuk menengah 1, dia dah mula lawa. Dia melawak, pakai pun lawak, ketak sikit, tinggal sikit, kawan pun usik. Oh, kau cun, kau cun, apa dia usik, dia akan angkat, dia terasa dia lawak, dia akan melawak. Jadi dia melawak, mulalah. Dia akan test apa yang dia ada di TV. Syaitan akan rosakkan dia daripada situ, sampailah. Dan kita jaga dia macam jaga minyak, dari kecil sampai masuk dia menengah 3, habis. Saudara, ngeri kehidupan kita sekarang. Tak baik kita cerita jauh-jauh, kita cerita ini sudah.
Jadi saudara nak selamat, satu dia antaranya banyak doa pada Allah. Kedua, jadi ayah pada zaman sekarang kena banyak sabar dan kena banyak bersoal jawab dengan anak-anak, bukan dengking-dengking, pukul dan marah semacam, tidak. Kita kena apa? Kita pandai diplomasi supaya kesilapan kita mendidik mereka, kekasaran ke apa ni dengan cara kita, boleh jadi cara kita tadi memberi jalan pada syaitan untuk sesatkan lagi anak kita. Contohnya kita ada anak gadis, anak dari kita marah dia dengan kasar. Kalau kasar, syaitan pun dulu dia tak boleh masuk ni, dia nak goda anak kita ni, tak boleh. Tapi apabila kita tengking kasar, kita pukul dari yang besar, syaitan pun masuk daripada pintu itu. Kau tengok bapak kau dah mula pukul kau, terajang kau, dibuat kau macam budak kecil. Kat situ mula dia dari rumah, dia akan jadi sesat selama-lamanya. Saudara-saudara, saya serahkan pada Bersama. Saya dah lupa pula banyak. Saya bicara doa. Jadi ada baiknya saudara kalau kita buka kepada soal jawab, mungkin ada pengalaman, kita boleh sama-sama berbincang. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa kalau misalnya ada soal jawab itu lebih baik. Jadi ikut dilupakan. Jadi kalau sempat soalan yang membukakan ataupun tak setuju dengan kita pun boleh juga. Boleh bangkang. Ini pasti membangkang bebas. Kita kena bangkang kita cuba berdiskusi. Jadi kalau itu setengah-setengah orang ini tak setuju dengan apa? Kalau kita baca Al-Quran misalnya, itu rawan-rawan orang, kemudian itu bid'ah. Kalau boleh Al-Quran dibaca untuk apa? Buat amalan. Tapi kita baca Al-Quran untuk lawan orang. Kita tak ajar baca Al-Quran lawan orang. Kita kata baca Al-Quran itu kerana itu ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah penawar. Dan dalam kita baca, kita berdoa kepada Tuhan. Dalam hati kita berdoa. Apa lagi kita nak buat? Yang kita boleh buat, kita bacalah kalimat Allah. Kerana kalimat Allah itu memberi kesan dalam kehidupan manusia. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an musaddi'an min khashyatillah." Kalau kami turunkan Al-Quran ini di bukit, di gunung, maka kamu akan tengok gunung-gunung di takut untuk sujud kerana kebesaran ayat-ayat Al-Quran. Jadi atas dasar itu kita baca supaya setan-setan lari daripada badan manusia tadi. Dan banyak hadis-hadis yang menyebut bila kita azan, setan lari berterjaran. Azan itu berterjaran, kawan saja dia berterjaran. Bila kita nak mula sembahyang, dia datang lagi. Sebab itu bila kita berdiri nak sembahyang, Allahu Akbar, teringat kasut ahwa ilahu tidak. Allahu Akbar, kita dah terpukul dulu. Allahu Akbar, kaki dia cuci ke tidak? Dia berkacau lah. Dia kasih was-was. Jadi kita masuk ke dalam badan kita. Sebab itu kita selalu baca Qul a'udzu birabbin nas. Apa? Mensyaitan Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kejahatan setan yang suka was-waskan dalam apa? Dada manusia. Jadi apa yang kita katakan itu semua kita betul. Dan kita pun mengalami juga. Macam mana saya katakan pada awal tadi, kadang-kadang nanti ibu pukul anak sampai betul-betul. Tapi sebenarnya anak-anak okey, tak ada apa-apa. Tapi pasal benda ini kacau, masih menjadi nakal, dia buat benda-benda yang mungkin tak masuk akal, menyebabkan ibu kita tak kena kawal. Jadi bila ibu pukul anak tadi buka, bapak marah ibu. Jadi mereka jadi bergaduh, berhara dalam rumah tangga. Tapi bila kita bacakan anak okey, baca kamarnya, mula bergila-gila. Maknanya ada apa? Ada putianan dalam badan mahal. Jadi bila kita berbuat dengan dia betul, kau yang kacau. Aku lah yang kacau, betul lagi. Aku nak pura-pura dengan hidup dia. Aku nak kasih mati dia. Aku nak sekali. So kadang-kadang ada putianan dalam badan. Kadang-kadang ada hantu, tiga jenis hantu dalam badan. Macam-macam. Kadang-kadang orang itu boleh jadi macam harimau. Kadang-kadang boleh jadi macam beruang. Kadang-kadang boleh jadi macam apa? Buaya dan sebagainya. Jadi jenis hantu kita tak tahu, tak nampak. Tapi kita hanya tahu dari sejarah pergerakan dia saja. Jadi ini realiti di rumah Allah saja. Bayangkan kalau seorang suami isteri kita mengilat macam itu. Nanti dia jalan, isteri dia mengilat.
Satu dia nak dikasih malu. Jadi suami stres. Bila stres, sudahlah nak berjalan dengan isteri. Isteri stres, sudahlah pisah sudah. Bila berpisah, baiklah. Bila tak jemput dia nak, apa pasal kau kacau dia? Aku tak suka dia lebih lawan daripada aku. Isteri dia lawan. Jadi tak suka perempuan lebih lawan daripada isteri. Jadi cerita itu kadang-kadang budak-budak ni datang mengadu, Ustaz, saya kalau pergi sekolah, saya pagi-pagi, saya jalan, saya nampak ada perempuan putih, rambut panjang duduk depan itu. Jadi dia kacau macam tu. Stres tak budak ni? Jadi tengah baca dalam bilik, dia kata nampak kaki bergantung-gantung dalam bilik. Jadi lagi kita berjalan budak-budak ni, bila takut, mak bapak pun takut, jadi semua takut. Jadi semua cerita betul. Ada orang pula, budak kecil, dia boleh tahu pula ni macam mana bisikan dalam dia bercakap dengan dia, apa yang akan berlaku. Dia kata selalu saya dengar bisikan, orang cakap dengan saya, itu bukan mak bapak saya. Tapi mak bapak tak pernah kasih tahu dia. Bila kita tanya mak bapak kata betul, itu anak angkat. Jadi kita dapat macam benda-benda yang ada dalam badan ini, bisikan, kasih tahu dia. Kadang-kadang ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik itu dia yang sembahyang, ada orang tak tahu baca pun, tak tahu baca pun, tak pernah bukan Quran. Tapi lepas dia kena kacau, datang yang baik, ajar dia ayat kursi, ajar dia Fatihah, ayat dia baca-baca ayat Quran, sampai dia tahu baca. Jadi adik-adik semua heran, dia tak pernah belajar Quran. Macam mana dia hafal? Jadi kita yakin, kita faham bahawa ada yang baik sentiasa. Ada yang jahat, ada yang baik. Jadi inilah cita-cita yang dibawa bangsa pengalaman yang boleh kita jadikan apa? Panduan ataupun iktibar. Benda ini biar. Jadi macam mana cara mengatasi? Kita tak ada cara lain. Melainkan kita berdoa banyak dengan Tuhan dan kita banyakkan ibadah berdoa tingkatkan kita punya pengetahuan. InsyaAllah kita dapat mengatasi. Jadi di sini ada beberapa soalan. Kalau baca dia jawab. Jadi ada soalan, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah cara hendak fahamkan orang yang tidak faham dalam soal gangguan jin dan syaitan? Terima kasih. Saya baca, saya jawab. Jadi macam mana kan nak fahamkan orang yang tak faham? Wah, ni macam mana cerita ni? Jadi cara dia senang saja. Orang yang tak faham, ada dua, ada dia tak faham tapi tak mau faham. Ada yang tak faham tapi degil. Dia tak mau faham dan tak mau difahamkan. Itu cara dia tinggalkan. Tapi dia tak faham, difahamkan dia tak mau dengar, tinggalkan. Jadi kalau dia nak faham, kita tak mampu fahamkan dia, bawa kelas. Kita bawa di kelas-kelas di begini. Jadi kita tidak ada dirasa khusus bab ni. Jadi secara boleh ke khusus yang kita adakan. Biasa saya dan Ustaz saya tak tahu program dia, tapi program saya adakan di Masjid Rahimabi biasanya dan akan datang di Masjid Kasim di atas tempat dua. Ustaz saya ni mungkin jadual dia di Masjid An-Nur di Masjid An-Nur di Maslin. Jadi kita adakan khusus khas untuk faham benda ni. Jadi mereka tak mau faham, awak kasih alamat untuk pergi. Tak mau juga, sudah. Assalamualaikum. Baik. Jadi untuk faham benda ni tak susah, asalkan lapang dada untuk mendengar. Paling banyakkan yang tak mau faham, kadang-kadang dia kata nombor. Dia tak mau faham, malah dia nak uji. Dalam saya ceramah pun dia nak uji. Subhanallah. Pada saat saya katakan tukang lembak para bomoh contohnya, kita ceramah ini bukan minta diuji. Sebab ujian Allah kat kita pun kita tak terbawa, tak terbuat, tak tertanggung. Jadi janganlah kamu cuba-cuba uji kita pula, tak payah. Jadi ada yang uji. Selepas saya buat kelas, dia uji kelas tu, dia kacau. Dan lepas kelas tu, hantu berkeliaran dalam masjid. Dalam masjid hantu berkeliaran. Komputer hidup sendiri lah, berani berkek lah. Jadi siapa yang buat perkara uji tu, nanti kamu diuji Allah, kamu akan tahu. Jadi siapa yang ada niat, yang ada selalu melakukan perkara itu, eloknya berhentikan dan kembali kepada Allah. Kerana kami menjelaskan hanya menyampaikan ilmu Allah, bukan untuk beriak-riak atau untuk menduga, untuk menyampaikan ilmu Allah kepada saudara. Itu saja.
Saya kata begini sebab dah 2-3 kali macam-macam orang datang test saya, tepuk dada saya lah, tubis hampir kena gunting susu saya, dia tubis tu. Saya kata apa awak ni? Saya kata punya ni tak jadilah sebab saya gunakan Quran, insyaAllah. Susu dia balik, besok datang lagi. Saya kata pakcik ni datang lagi, tepuk lagi saya. Saya kata cik minta maaf, kalau Haji nak uji ilmu bukan kat sini, ni bukan tempat uji. Saya menyampaikan ilmu. Kalau Pak Haji nak belajar, saya ajar. Nak uji bukan saya tempat ni. Silakan yang datang lagi. Saya suruh dulu. Itu dia. Dan ini satu soalan lagi, saya suruh Ustaz Sani jawab. Nama saya Abdul Rahim. Asal saya keluar negeri, ada saja sesuatu yang ganggu isteri saya. Contohnya, berupa suara saya panggil dia. Ada kalanya duduk di tangga imbas saya. Bila saya lihat, bila imbas saya, bila isteri saya melihatnya. Ada kali isteri saya rasa ada sesuatu menyentuhnya ketika tidur. Ini kalau istilah orang dulu dinamakan hantu raya. Dulu orang dulu istilahkan hantu raya. Hantu raya ni hantu lelaki atau jin lelaki yang suka kacau wanita, kata perempuan. Kadang-kadang hantu raya ni dibela orang memang membela. Satu kes yang terbaru baru minggu lepas. Kes ni lebih kurang sebulan lepas. Suami isteri datang. Isteri kata dia dah tak suka dengan suami dia. Suami dia kurus separuh saya. Saya ni dah kurus, dia lagi kurus. Dia separuh saya. Dia duduk depan saya, dia gila. Dia cakap, awak ni saya dah kurus, awak lagi kurus. Dan separuh saya tanya, apa yang gigit awak? Saya suka gurau. Bininya kata, saya tak tahan lagi nak hidup dengan suami saya. Dia pasal pula? Kalau lagi pukul awak bukan sakit, dia kecil, awak besar. Dia kata, bukan itu Ustaz. Mak dia berlantu. Saya tanya, awak ada bukti mak dia berlantu? Ada bukti. Macam mana? Mak cakap, mak dia kalau tidur semalam, buka pakai semua. Bulat. Macam kanak-kanak kecil kita mandikan. Lepas tu dia buat. Kadang-kadang malam tu dia bulat, dia telanjang di keliling rumah. Maknya umur dah 50 lebih. Jadi apabila saya selidik dan pengalaman saya, ini adalah hantu raya. Ini mana wanita bersuamikan hantu raya. Ini ada banyak kes yang ada juga. Saya pun gunakan kaedah, saya cek betul. Mak dia punya hantu raya lebih kurang sudah 25 tahun. Jadi saya kata siapa yang berkahwin dengan anak makcik ini mesti sengsara. Terutama orang perempuan. Betul, lebih dia kahwin sekarang si wanita selalu dihimpit dengan jin jantan. Dia pun tak tahan bercerai. Lepas bercerai, si bekas suami tadi yang maknya berlantu jumpa saya. Jumpa saya bawa seorang perempuan. Lagi lawa daripada bekas isteri dia. Lagi jenggu lagi orang tua. Dia tanya ni siapa? Ini Ustaz, kawan saya. Isteri saya dah cerai Ustaz. Dia minta cerai, saya ceraikan. Saya kata, awak berani kawan dengan lelaki ni? Saya takut juga Ustaz. Sebab sejak saya kawan, saya selalu kena setubuh. Bagaimana isteri dia yang lama. Saya kata, maaf, cakap siapa kawan orang ini dan jumpa emak dia, mesti kena. Rupanya dia ni yang mula-mula tidak mengaku, tidak percaya mak dia bela. Akhirnya datang bertemu saya, dia kata memang saya percaya Ustaz sebab saya nampak sendiri dan kakak saya pun begitu. Jadi ini jenis yang sama. Saudara, ini kes. Kebiasaannya jenis ini, dia lari kalau suaminya ada, itu pada kebiasaannya. Kalau suaminya ada di rumah, biasanya dia tak ada. Jadi kalau suaminya tak ada, biasanya dia datang. Ada kes pula, walaupun suaminya ada, dia tetap ganggu. Tetapi dengan cara apa? Dia resah pada suami. Jadi bila suami nak bersama dengan isteri, tengok muka suami dan muka orang lain. Muka King Kong ke, muka UFO ke. Jadi pernah beberapa wanita jumpa saya, bila dia nak bersama sampai tengok muka suami dia, duduk gini. Suami kata, kenapa tengok aku macam ini? Handsome sangat ke aku? Dia nak cakap tak tergamak. Akhirnya dia cakap depan saya nampak muka suami saya dirangkung. Jadi akhirnya saya cerita pada suami dia baru istighfar, barulah dia cuba dirawat sehingga wajah dia menjadi asal. Jadi saudara yang kena gini, maknanya itu dia. Jadi cara dia antaranya wanita tadi, isteri awak yang nak tidur, saya berwuduk, tutup aurat. Dan kalau boleh cari minyak kasturi, dicolekkan pada badan sedikit waktu tidur. Kebiasaannya kita nak gemar dengan wangian itu. Itu antara. Kalau untuk lanjut, jumpalah di tempat rawatan kita, boleh kita bagi khidmat nasihat. Di Ulan ada, di sebelah sini pun ada pusat rawatan, awas perang jalan ni.
Ada klinik tu atas dekat 2 ada pusat rawatan dan rias. Dia ulang buat 325 pada satu, dan ada lagi di mana saya tengok di Skin Avenue ke Skin Place lah saya kata lagi. Saudara boleh minta nasihat di tempat di sana. Wallahu a'lam. Ini ada satu soalan lagi. Benarkah majlis-majlis yang diadakan dunia yang muzik di situ adanya syaitan? Perlukah kita jauhi? Jadi kalau soalan ini saya rasa jawapannya very clear, jelas. Kita kembali kepada Al-Quran. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastafziz man istata'ta minhum bisawtik. Keritlah siapa-siapa yang kamu mampu dengan suara engkau. Ini Allah kata dengan tulis surah Al-Isra ayat 24. Keritlah siapa-siapa yang engkau mampu dengan suara engkau. Jadi para ahli tafsir antaranya Imam Mujahid mengatakan suara-suara iblis tadi adalah yang dia. Jadi dengan sebab itu saya katakan malam ini kita bersyukur kerana kita selamat daripada tarikan iblis untuk mengikuti apa dia panggil? Kau-kau pada malam ini dengan suara-suara iblis. Jadi jadi kalau kita pergi sana, malam kita akan ikut. Kita akan melakukan maksiat. Kalau kita lihat, kita tengok program-program yang dilakukan kadang-kadang tu bukan makin baik, kadang-kadang makin hanyut kita dibuat. Kenapa? Kerana kita gunakan suara-suara iblis. Jadi itu Allah sebut dalam Al-Quran. Sebenarnya kalau boleh kita jauhkan, kalau dia boleh mengadakan, dia boleh mengajarkan sama dia boleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, ada salah lagi. Pukul berapa kita nak berhenti? Pukul 10. Pengajar tak ada, di pukul 2 pagi kita berhenti. Okey, apakah apabila kita memainkan CD ayat-ayat penawar jin dan syaitan daripada ada dari dengan membaca ayat-ayat itu sendiri? Soalan kedua, apakah syaitan ada gangguan syaitan di dalam diri atau rumah? Apakah simptom-simptom gangguan syaitan di dalam diri atau rumah, sedangkan pertengkaran di rumah itu adalah asam garam rumah tangga? Okey, saya jawab yang kedua lah. Simptom-simptom dan gangguan syaitan di dalam diri atau rumah. Jadi tidak saya katakan dekat sini, tidak semua orang sakit itu boleh ganggu syaitan. Nanti kalau kita kata sakit semua ganggu syaitan, semua tak pergi doktor. Salah. Betul tak? Saya tak cakap macam tu. Kalau dah sakit bisul, pergi jumpa doktor. Sakit gigi, jumpa doktor. Pening kepala, cek doktor dulu. Kalau doktor kata tak ada apa-apa, semuanya okey, dalam jumpa kita cuba bacakan. Ya? Kadang-kadang orang kata sakit kanser, doktor kata kanser. Tapi bila kita rawat, bukan kanser. Kita baca bukan kanser. Confirm, saya kata kepada maknya bukan kanser. Doktor kata kanser, saya kata bukan. Pergi cek lagi sekali, betul bukan kanser. Sebab saya perasan dia punya gangguan. Mula-mula masuk, kata kanser. Saya kata bukan. Betul cek lagi bukan kanser. So itu yang kita boleh bantu lah dari segi itu. Jadi simptom-simptom gangguan dalam rumah tangga ni kita nampak, bukan kita tak nampak perubahan, perbezaan sikap suami atau isteri tadi dia mendadak. Macam marah dia tu tak boleh nak kawal. Kalau dia pukul anak tu macam pukul mati. Mana ada orang pukul anak dia sampai mati? Ada ke orang pukul anak dia sampai darah? Itu dia punya perubahan dalam diri dia tu nampak sangat. Dia benci, tak suka ke rumah. Dia suka ke kopi. Dia tak selesa bagi rumah. Itu semua tanda-tanda. Kemudian jangan dia sentiasa berdebar-debar menisah, tak keluar, tak suka dengan Quran, tak suka sembahyang. Ini ada tanda-tanda simptom-simptom yang kita boleh tahu yang dia tu ada gangguan. Jadi macam itulah keadaan yang kita boleh bezakan sama ada orang tu ada gangguan ataupun tidak. Asam garam rumah tangga memang sedangkan lidah yang gigit betul tak? Jadikan pula suami isteri mesti gaduh dia. Tapi gaduh sikit-sikit dia betul tak? Kalau cubit tu cubit-cubit sayang. Tak ada lah bantai yang batu lesuk. Yang ada bantai isteri sampai masuk hospital.
Yang ada letak isteri sampai mati, betul tak? Kita baca surat Baqarah. Itu pasal syaitan dah menguasai diri. Sebab dia dah tak ingat lagi, syaitan dah menguasai diri sampai dia boleh bunuh isteri dia. Jadi itu yang saya katakan simptom-simptom gangguan yang ada dalam diri seseorang. Selama ni kita tahu, ada ke tak ada. Tanda-tanda ni kita tengok pun, satu kali tengok pun dia tahu. Kat sini ada berapa orang kena gangguan pun pakai tak. Nak cuba, dia bisa cuba. Okey, soalan yang kedua tadi, apakah fadilat kita memainkan CD ayat yang rukyah tadi? Apa fadilat? Bismillahirrahmanirrahim. Semua ayat Al-Quran itu dibaca yuta'abbadu bi tilawatihi. Semua ayat Quran dibaca menjadi ibadat. Tetapi kenapa kita keluarkan sini ayat ruqyah? Sebab ayat ruqyah itu maknanya rawatan. Jadi ayat ruqyah adalah ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan banyak dibaca oleh ulama salafus saleh dalam merawat gangguan. Jadi ayat-ayat itu kita kumpulkan di dalam satu CD atau di dalam satu buku, kita namakan ayat ruqyah, ayat-ayat untuk merawat. Ini bukan bermakna kita menafikan ayat lain, tidak. Ini ada sebahagian. Kalau kita jual Quran, kita kata Qurannya ayat ruqyah, baca sampai habis. Orang sakit atau pingsan, aku dah sakit, nak baca Fatihah pun tak pandai, dia suruh baca Quran. Kau sakit gangguan, baca Quran sampai habis. Jadi kat situ untuk apa? Untuk memberi semangat kesembuhan pada pesakit agak susah. Jadi kita petik, saya yang mengumpulkan ruqyah ni semasa saya belajar dari Mesir, perubatan darah ilaj ni saya belajar di Mesir dulu masa mengaji di sana. Jadi daripada guru saya, jadi dikumpulkan daripada guru dia dan sampai kepada Rasulullah SAW. Ayat yang biasa dibaca oleh Rasulullah dan para ulama pada para sakit. Dikumpulkan. Jadi kenapa kita kumpulkan? Sebab tidak semua umat Islam ni pandai baca Quran. Maaf cakap lah ada yang tak pandai baca Quran sebab sempat ada guru dah mati. Dia sampai apa guru dah mati. Jadi kita sediakan supaya membantu mereka mendengar di rumah. Tapi kita utamakan, kalau mereka nak ada CD ruqyah, mesti ada CD lain dulu. Contohnya surah Baqarah dulu. Jadi ruqyah adalah tambahan. Baik. Kalau kita baca jadi apa? Kita baca insya-Allah dapat pahala sebab dia adalah ayat Quran juga. Dapat pahala. Tetapi kadang-kadang ada yang baca ni tak pasal-pasal dia berjoget. Ada orang mengaku kat saya baca ayat ni sebab jadi panas. Kenapa baca ayat ruqyah jadi panas? Sebab dia dalam badan dia sudah sedia ada benda ni. Jadi bila dia baca ayat ini, benda tu sudah menggelodak dekat badan dia. Jadi panas. Kalau berlaku demikian, jumpalah kami insya-Allah dan murid-murid kami yang ada, kita boleh cuba membantu. Di antara cerita gangguan saya tambah sikit, antaranya biasa nasi cepat basi. Kalau gangguan dalam rumah nasi paling cepat basi. Masak pagi tengah hari basi. Atau 2 jam dah basi. Ada mereka nasi masak letak boleh terus keluar buih. Boleh jadi ada terus berulat. Pernah satu restoran yang terkenal, kedai makan terkenal. Biasa kita makan sedap. Saya pun pergi sana makan. Sekali makan dengan akunya tengok ada ulat. Pernah tiba-tiba ada pasir. Saya tanya kepada tuan kedai, kenapa masak orang ada pasir? Dia kata tak tahu, Ustaz, kita dah cuci. Pernah satu restoran saya masuk dekat Johor, dekat sebelah kedai saya. Saya masuk kedai makan tu, saya berdiri dekat pintu, saya tercengang. Ini ada gangguan dekat kedai, saya tengok. Saya tercengang, tengok. Orang tu tengok ke saya. Saya kata, kenapa meja ni awak pergi naikkan? Naik kursi ni atas meja, saya kata. Orang tu tengok saya tercengang. Dia pun nak jawab, dia kata, Ustaz, ni betul tak betul? Jadi apabila saya toleh gini saja, saya tengok kursi tu buat nombor dekat bawah. Subhanallah. Saya nampak sini ditutup, sini terbuka. Lampu sini gelap, sini tutup. Dan saya pernah pergi pasar Jimat dengan isteri saya, pergi pagi pukul 9. Agaknya awal pasar kan tak bagus. Orang yang pergi masuk awal pasar tak bagus, air pun tak bagus. Saya ke rumah saya dah cari sayur lah. Pusing. Saya tengok rumah saya. Saya tengok kenapa lah pasar ni ada tembok dari lantai sampai bumbung. Ini macam penjara dalam hati saya cakap. Apa benda jadi pagar merah pula tu, dinding merah dari ujung sana sampai ujung sana. Jadi nak beli kedai sayur tu dah tak ada dari pagar merah, pagar zinc merah. Saya pergi sayur depan sana. Saya lepas beli, saya dengar rumah saya pusing. Orang rumah saya pun kok ada kedai ni. Saya pun kata kok ada kedai, tapi tembok.
Terus saya jumpa tuan di kedai, saya kata kedai awak sudah ada gangguan. Saya masuk kedai dia, saya dah rasa kemang sampai kat tengkuk saya. Dia kata, bang, kedai awak ni tutup orang. Dia kata apa? Saya pun macam terasa lah sebab kebelakangan ni orang tengok bustan, orang tengok bustan. Tapi orang punya tuan kedai tu rajin amalkannya, alhamdulillah saya tengok kedai dia nak lari itu. Okey. Cerita selanjutnya, biasanya rumah kita dia bunyi tau. Kadang-kadang kita tengok lah dekat dolar bunyi terus gerak. Kadang-kadang bunyi jatuhnya. Itu ada dua jenis. Satu, kadang-kadang memang penghuni yang sedia ada dia tak ada orang. Sebab Rasulullah kata setiap rumah, setiap di mana-mana rumah mesti ada penghuni dia kata Rasulullah. Kalau kita turun makan, dia turun makan. Itu dia. Setelah itu kena baca Alhamdulillah. Jadi dia tak dapat makan. Kalau nak makan pun balance kita lah. Dia tulang-tulang ke boleh lah. Dia akan ketuk. Tarik kerusi meja, nasi cepat basi. Dan yang ketara sikit, agak yang berani sikit, dia akan tunjukkan kelibat. Kelibat sana, kelibat sini. Seperti orang kelibat. Takut anak kita nak masuk bilik ni jadi takut, nak masuk takut. Itu tanda. Jadi kat situ, boleh kita bacakan apa yang kita tahu. Kalau saudara tahu apa ayat Quran yang saudara tahu baca, sebelum dapat pertolongan apa kecemasan, bacalah apa yang saudara tahu kat air, minta pada Allah, masuk kat botol spray tu, saudara spraykan. Tapi kenalah azan dulu. Takut orang spray kena mata dia sepak ke apa. Jadi saya kata sepak ni cerita pengalaman. Saya bagi satu ustazah tu, anak dia saya suruh spray. Awak spray sendiri, saya tak sepak dia spray. Sampai kat tepi bilik air, tangan keluar.